Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapnya semua dekat rumah berada dalam keadaan sihat dan happy. Okey, bersama dengan Muallimah Atika lagi. Hari ni kita nak belajar akidah tentang sifat-sifat Allah. Okey. Minggu sebelum ini kita dah pun belajar tentang pengenalan tentang sifat-sifat Allah. Okey, so jadi hari ni kita nak belajar lebih lanjut tentang sifat wujud, sifat kudrah dan sifat kalam. Okey, baiklah. Seperti yang semua maklum, sifat-sifat bagi Allah ada dua, iaitu sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil. Sifat-sifat wajib ni apa? Sifat-sifat wajib ini adalah sifat yang mesti ada pada Allah, dan yang wajib kita tahu ada berapa? Ya, betul. Ada 20 yang kita wajib ketahui. Sifat mustahil nanti kita akan belajar kemudian. Jadi 20 sifat ini yang kita akan belajar, dan daripada 20 sifat ni lah kita keluarkan 3 sifat tadi, iaitu wujud, kudrah dan kalam. Apa 20 sifat tersebut? Masih ingat lagi? Kan saya dah ajar lagu sifat-sifat bagi Allah. Okey, jom kita cuba nyanyi. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Biasa dengar kan lagu tu. Okey, lagu tu tentang apa? Tentang 20 sifat Allah. Lagu yang kita selalu dengar dan adik-adik selalu nyanyikan, itulah lagu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah yang ada 20 tadi. Nanti selalulah nyanyikan supaya lebih ingat dan lebih kenal apa itu sifat-sifat Allah. Okey? 20 sifat Allah ini kita wajib ketahui. Tetapi untuk hari ini saya nak terangkan secara terperinci, iaitu tentang 3 sifat. Yang pertama wujud, yang kedua qudrah, yang ketiga kalam. Okey, jom kita mula dengan sifat yang pertama, iaitu sifat wujud. Okey, sifat wujud. Mari kita mengenal sifat wujud Allah. Kita sebut wujud dalam bahasa Arab wujudun. Wujudun. Wujud maksudnya ada. Wujud maksudnya ada. Sifat Allah salah satunya adalah wujud. Bermaksud Allah itu ada. Allah itu wujud. Kita tidak dapat melihat Allah, tetapi Allah itu sentiasa ada. Kita tidak dapat melihat Allah, tetapi Allah itu sentiasa ada. Betul tak? Ya, kita dapat lihat Allah ada di mana, Allah bentuknya macam mana, tetapi Allah itu sentiasa ada. Ini bermakna tidak semua benda yang wujud itu dapat dilihat. Betul tak? Apa maksudnya? Tidak semua benda yang wujud itu dapat dilihat. Allah itu wujud, tapi kita dapat lihat dia ke? Kita boleh melihat Allah ke? Kita tak dapat lihat Allah, tapi kita tahu bahawa Allah itu wujud. Jadi kita kena ingat, tak semua benda yang wujud tu kita dapat lihat. Contoh, nyawa.
Udara. Contohnya nyawa dan juga udara. Boleh ke kita melihat nyawa dan udara? Nyawa, kita tahu nyawa ada. Kita tahu udara itu ada, tapi kita tak dapat lihat. Begitulah contohnya. Okey, nyawa. Nyawa tu apa ya? Nyawa tu roh yang menghidupkan manusia ataupun haiwan, ataupun kita panggil juga jiwa ataupun semangat. Jadi, dalam diri kita ni ada nyawa. Setiap makhluk yang hidup mempunyai nyawa ataupun roh. Kita tidak dapat melihat nyawa, namun kita tetap yakin bahawa nyawa itu ada. Kita tak dapat melihat nyawa, betul tak? Tapi kita yakin yang nyawa itu ada. Macam mana kita tahu diri kita? Bila kita hidup, bangun setiap pagi masih lagi hidup, bermaksud kita masih diberi nikmat nyawa oleh Allah. Tapi kita nampak tak nyawa? Kita tidak nampak. Okey, seterusnya udara. Udara. Kipas tu udara ke? Tidak. Kipas itu dia adalah objek. Tetapi bila kita buka atau kita switch on, dia akan memberikan udara ataupun angin. Tapi kita nampak tak angin? Kita nampak ke udara? Kita nampak ke oksigen? Kita tak nampak. Udara boleh dihirup. Ya, betul. Udara boleh dihirup. Kita bernafas. Itu kan adalah udara. Tetapi tidak boleh dilihat. Udara itu boleh dihirup tetapi kita tak dapat lihat ia. Begitulah juga dengan nyawa tadi. Maka kita kena ingat Allah itu ada tetapi kita tidak dapat melihatnya. Okey, jelas ya? Bukti yang paling jelas tentang kewujudan Allah adalah alam semesta. Cuba kita lihat sekeliling kita. Apa yang ada dekat alam semesta? Adanya matahari, adanya awan, langit, pokok, binatang, ikan, lautan. Jadi semua yang ada di langit, di darat dan di laut itu adalah bukti kewujudan Allah. Siapa yang menciptakan semua ni? Allah lah yang menciptakan. Jadi jika tiada Allah, maka tak adalah semua ciptaan ini. Ini adalah bukti yang paling jelas tentang kewujudan Allah. Diri kita, makhluk, binatang, okey, semua itu adalah bukti kewujudan Allah. Okey, seterusnya kita nak tengok sifat qudrah. Qudrah. Okey, mari kita mengenal sifat qudrah. Qudrah itu apa? Qudrah ataupun qudratun. Qudratun. Qudrah bermaksud maha berkuasa. Ya, Allah itu bersifat qudrah. Qudrah bermaksud maha berkuasa. Bermaksud Allah itu maha berkuasa. Paling berkuasa antara semua yang ada. Okey, Allah maha berkuasa menciptakan semua benda di alam ini, sama ada benda itu boleh dilihat ataupun tidak. Okey, Allah itu berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa menciptakan semua benda. Sama ada boleh dilihat ataupun tidak. Contoh, apakah benda yang boleh dilihat? Yang boleh dilihat contohnya pokok, manusia. Yang tidak boleh dilihat contohnya nyawa tadi, udara. Okey. Seterusnya, Allah juga berkuasa menghidupkan dan mematikan semua yang ada di alam ini. Allah itu berkuasa menghidupkan dan mematikan. Tadi Allah berkuasa untuk mencipta. Di sini Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan yang
semua yang ada di alam ini. Jadi kehidupan kita dan nanti kematian kita juga adalah semua atas kekuasaan Allah. Sebabkan Allah itu maha berkuasa menghidupkan dan juga mematikan, dan segala yang terjadi di alam ni adalah dengan izinnya. Segala yang terjadi di alam adalah dengan izin Allah. Contoh, macam mana contoh? Buktinya adalah kejadian siang dan malam. Siapa yang menciptakan siang? Siapa yang menciptakan malam? Itulah dia bukti kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa menciptakan siang dan juga malam. Ada waktu siang, ada waktu malam, ada waktu panas, ada waktu sejuk. Manusia boleh menciptakan siang dan malam? Tidak, hanya Allah sahaja yang berkuasa. Yang kedua, penciptaan matahari, bulan, bintang. Matahari, bulan dan bintang ni adalah juga bukti kekuasaan Allah. Kerana manusia ataupun apa-apa sahaja tidak mampu nak ciptakan matahari, bulan, bintang macam mana Allah cipta. Seterusnya, apa lagi bukti kekuasaan Allah? Kembar siam. Mungkin ada yang tak pernah tahu apa itu kembar siam. Kembar siam ini adalah kejadian yang Allah ciptakan dia bergabung. Contohnya, satu badan ada dua kepala, ada dua nyawa dekat sini. So ni individu yang berbeza. Kalau contohnya binatang ada dua kepala, dan kalau contohnya tumbuhan, ni pisang sepatutnya ada satu tapi dia bercantum ada dua biji. Jadi kembar siam ni tidak hanya terjadi kepada manusia tetapi juga berlaku kepada haiwan dan tumbuhan. Itu pun adalah satu kekuasaan Allah juga, satu bukti kekuasaan Allah juga. Allah yang mengizinkan untuk berlaku seperti itu. Seterusnya kita nak lihat sifat kalam. Kalamun ataupun kalam. Kalamun, Allah itu bersifat kalam. Yang ketiga, bersifat kalam. Okey, Allah itu bersifat kalam. Kalam itu maksudnya adalah maha berkata-kata. Kalam maksudnya maha berkata-kata. Tapi adakah Allah itu berkata-kata sama seperti makhluk? Tidak. Allah berkata-kata tidak seperti makhluknya. Allah tak seperti makhluknya. Kita berkata-kata, kita ada suara, kita berkata dengan menggunakan bahasa, menggunakan mulut, tapi Allah tidak seperti makhluknya. Jangan kita samakan dengan diri kita. Okey. Kata-kata ataupun kalam Allah terkandung dalam apa? Dalam Al-Quran. Kata-kata ataupun kalam Allah terkandung dalam Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu adalah contoh kalam Allah. Sebab tu kita selalu sebut Al-Quran itu adalah kalamullah. Tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk yang lain. Okey, jadi Allah itu bersifat kalam. Apa contohnya? Apa bukti? Kata-kata ataupun kalam Allah itu terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran yang kita baca ialah kitab yang mengandungi kata-kata dan kalam Allah. Ya, betul. Yang kita baca tu adalah kalam Allah. Kemudian Al-Quran itu dipanggil wahyu. Al-Quran itu dipanggil wahyu. Apa itu wahyu? Maksudnya adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. Kalam Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, itulah adalah wahyu. Itulah dia contoh bukti Allah itu maha berkata-kata. Jadi ada 3 yang kita belajar. Wujud, iaitu ada. Qudrah, maha berkuasa. Kalam, maha berkata-kata. Boleh ingat?
Senang kan? Okey, nanti kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.